Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan bahawa TNB, Tenaga Nasional Berhad, akan menjalankan pelarasan tarif elektrik untuk rakyat, untuk negara. Inilah kan perkataan dia, pelarasan. Tapi hujungnya rakyat akan terpaksa membayar lebih untuk jumlah yang digunakan setiap bulan. Saya tak faham apa yang kerajaan sekarang fikirkan. Rakyat sedang bergelut dengan kehidupan. Selepas pandemik ada banjir lagi, kan? Kita rakyat susah. Ada ramai lagi yang tak ada kerja. Nak bayar hutang pun tak lepas. Nak beli makanan anak-anak pun tak lepas. Ada yang kalau kita ingat lagi hujung tahun lepas, ada yang terpaksa kibar bendera putih. Sekarang tiba-tiba ada pelarasan tarif elektrik. Pelarasan bermaksud hujung bulan. Tak kira dia laras yang tarif di bawah atau dia laras tarif di atas. Laraslah tarif yang mana satu pun, hujungnya kita kena bayar lebih. Sekarang pun nak bayar pun ada ramai yang tertunggak-tunggak, tak boleh nak bayar kerana masalah ekonomi keluarga. Tahun lepas saya baca dalam bulan Februari ada keluarkan kenyataan oleh TNB, keuntungan mereka untuk tahun 2020. TNB untung sebanyak 3.6 bilion ringgit. Bukan sikit. Bukannya rugi, bukannya break even, tapi masih menjana keuntungan sebanyak 3.6 bilion ringgit. Sekarang nak naik lagi, pelarasan lagi. Nak untung berapa banyak? Dikala pandemik, dikala kita kena PKP, sekatan dan macam-macam lagi, dikala rakyat tidak boleh bergerak, tidak boleh pergi kerja, tidak boleh berniaga, TNB mencatat keuntungan berbilion ringgit. Tahun ini dia belum declare lagi pasal sekarang bulan 1. Saya yakin keuntungan mereka pada tahun 2021 melebihi keuntungan pada tahun 2020. Percayalah, tunggulah bulan 2 ni. Jadi kenapa kita perlu laras? Kenapa kerajaan perlu laras lagi tarif elektrik yang akan akhirnya membebankan rakyat? Walaupun pelarasan itu melibatkan beberapa sen untuk satu tarif, akhirnya dia mempunyai kesan berganda. Ingat tak bila harga minyak naik 10 sen 1 liter, atau harga gula naik 10 sen 1 kilo, harga barangan lain turut naik. Mulalah masa tu syarikat pengangkutan kata, oh kenaikan harga minyak kita tak boleh nak kawal, dia terpaksa naikkan harga. Naik 10 sen, naik macam harga gula naik 10 sen 1 kilo, harga teh tarik satu cawan naik 20 sen. Bukannya pakai 1 kilo. Tapi itulah masanya kebanyakan peniaga akan ambil kesempatan. Tak boleh nak salahkan mereka juga. Kadang-kadang kenaikan 2-3 kali, mereka tak naik. Bila naik lagi sekali, dah tak boleh nak tanggung. Daripada tutup kedai yang terpaksa melibatkan pekerja-pekerja lain pula, jadi mereka naikkan harga. Sebab itu kerajaan kena bertindak bijak. Bukannya cari hasil ni dengan cara melaras sana sini, bukan cara menekan rakyat. Kena bawa pelaburan asing supaya terdapatnya hasil-hasil daripada luar, hasil-hasil daripada cukai lain, bukan daripada rakyat. Apabila rakyat yang tengah susah ditekan lagi, apa akan jadi kemudian? Apa akan jadi? Kualiti kehidupan akan menjadi lebih rendah. Patutnya dapat makanan yang baik, tak dapat makanan yang baik. Yang patutnya boleh beli susu, dah tak boleh beli susu. Yang mana makan 3 kali satu hari, dah turun 2 kali satu hari. Produktiviti akan menurun. Ini tidak. Naikkan tarif untuk apa? Untuk bayar gaji menteri. Berapa ramai menteri sekarang ada? Menteri kabinet. Kalau mula-mula pertukaran daripada kerajaan gagal 1.0 kepada kerajaan gagal sekarang, kerajaan keluarga yang gagal 2.0 pun dah 70 orang. Ditambah lagi yang bertaraf menteri sana sini. Itu tak campur lagi satu menteri ambil berapa ramai penasihat khas, berapa banyak perbelanjaan kerajaan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh rakyat melalui pelarasan. Inilah pelarasan tarif elektrik. Saya harap menteri ni fikirlah sikit, carilah cara lain untuk menambah pendapatan kerajaan, bukan dengan cara menekan rakyat. Sekian.
Marilah kita fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengumumkan bahawa pada 4 hari bulan Februari nanti penetapan harga siling bagi ayam dan telur ayam akan pada masa tu akan habis lah. Dah tak ada lah, harga siling masa tu dah tak ada. Apabila ditanya oleh pemberita adakah harga ayam dan harga telur akan naik, dia secara segan-segan pengantin mengatakan kemungkinan akan turun. Tuan-tuan dan puan-puan rasa apa? Akan turun? Adakah di zaman barang naik ini ada harga yang turun? Tak ada. Selepas sekarang tenaga elektrik, tarif elektrik akan dinaikkan, kita akan dihidangkan. Ini bukan hidang makan, dihidangkan dengan harga ayam dan harga telur ayam yang semakin naik. Apa guna ada kerajaan ni kalau satu benda pun mereka tak boleh nak kawal? Harga gaji naik, kadang gaji tak naik. Harga barang hari-hari naik. Kalau dulu ikan mahal disuruh makan daging, daging mahal disuruh makan ayam. Sekarang ayam pun mahal, telur ayam pun mahal. Jadi kita nak makan apa? 2 bulan lepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dengan hebatnya mengumumkan bahawa kerajaan akan memberikan AP, akan membenarkan pengimportan ayam bulat, ayam sejuk daripada luar. Nampaknya ayam bulat pun tak berjaya nak menurunkan harga ayam. Dia bukan harga ayam saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tunggulah, macam-macam harga akan naik. Kita rakyat akan semakin tersepit. Inilah natijahnya apabila kita ada kerajaan haram, haram jadah kan, yang jadi kerajaan tanpa mandat rakyat. Tak boleh salahkan rakyat. Ini bukan pilihan rakyat. Ini pilihan kata-kata MP yang diketuai oleh pengkhianat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Ingat nama-nama ni. Ingat semua mereka yang telah merosakkan demokrasi negara sehingga negara tidak stabil, sehingga ekonomi semakin merudum dan sehingga harga-harga keperluan melambung naik. Ini semua menteri, ini semua ahli parlimen yang ada, tolak semua. Pilih yang boleh berfikir, pilih yang tak mementingkan tembolok sendiri. Ini semua fikir dia orang gaji campur allowance mencecah 100,000, tuan-tuan dan puan-puan. 100,000 ringgit satu bulan boleh sampai, paling busuk 50 lebih. Ya, itu gaji mereka. Rakyat nasib. Ayam pun sekarang dah tak boleh nak makan lagi. Melambung-lambung, harga naik tinggi. Menteri KPDN HEP juga berkata beliau telah berbincang dengan Menteri Kewangan, Menteri Pertanian dan Asas Tani, termasuk Agrobank. Saya pun tak faham, Agrobank pun masuk juga. Tapi apa keputusannya? Keputusannya harga siling tetap akan ditarik pada 4 hari bulan Februari 2022. Saya ni bawa balik ni, bawa beli nasi ayam di Kota Damansara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, ada satu lah di stesen 6 ni, memang nasi tu legend. Tak ada mengamuk-ngamuk. Saya tahu dia memang orang kuat menu lah. Mengamuk-ngamuk. Marah harga ayam selalu. Dia kata satu bulan dia ambil ayam 2,000 lebih, sekarang dah 4,000 lebih. Marah dengan KJ pasal vaksin, tak kena-mengena dengan ayam pun dia mengamuk juga.